Selamat bertemu semula para pelajar. Pada kali ini kita akan membincangkan bab 2 berkaitan dengan kebangkitan nasionalisme. Kita akan membincangkan kebangkitan nasionalisme yang berlaku di Asia, kemudian di Asia Tenggara, dan kemudian kebangkitan nasionalisme yang berlaku di Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah. Okey, para pelajar, kita lihat 2.2 berkaitan dengan perkembangan idea nasionalisme di Barat. Nasionalisme di Barat berkembang hasil daripada penentangan terhadap pemerintahan raja yang menjadi simbol penindasan yang menggugat hak dan kebebasan rakyat. Contoh nasionalisme anti-raja ialah revolusi keagungan di England dan revolusi Perancis. Selain itu, idea nasionalisme juga dikaitkan dengan perjuangan untuk memperolehi kemerdekaan daripada penjajahan kuasa asing seperti revolusi Amerika. Seorang ahli falsafah Inggeris yang bernama John Locke telah menghasilkan karya yang mempopularkan prinsip raja berperlembagaan. Beliau menolak pemerintahan mutlak. Gagasan John adalah di mana pemerintahan itu adalah persetujuan antara pemerintah dengan rakyat. Jadi, undang-undang perlu digubal untuk memelihara hak asasi manusia. Revolusi keagungan berlaku di England dan ia disokong oleh Mary kedua dan suaminya, Raja William of Orange. Revolusi ini berlaku adalah disebabkan oleh rakyat bangkit menentang pemerintahan raja berkuasa mutlak. Jadi usaha Raja James kedua untuk berkuasa mutlak telah ditentang oleh ahli parlimen dan rakyat. Maka berlakulah revolusi tanpa pertumpahan darah. Bill of Rights telah digubal untuk parlimen menggubal undang-undang dan memberi hak mengut cukai kepada rakyat. Okey, para pelajar, kita masih lagi berada pada 2.2 perkembangan idea nasionalisme di Barat. Sebelum ini kita telah membincangkan revolusi keagungan yang berlaku di England dan kita juga telah mengupas mengenai idea pemikiran John Locke. Kita teruskan dengan revolusi Amerika yang berlaku pada tahun 1776. Okey, para pelajar, kalau anda bandingkan revolusi keagungan adalah untuk menentang sistem pemerintahan beraja mutlak, revolusi yang berlaku di Amerika pula adalah kerana penduduk Amerika menentang penjajahan British di Amerika. Dan mereka bukan saja menjajah, tetapi mereka telah memperkenalkan pelbagai sistem cukai seperti Akta Pelayaran, Akta Gula, Akta Stamp dan Akta Teh. Ini sudah tentu membebankan kehidupan penduduk Amerika. Maka mereka telah melakukan slogan, tiada cukai tanpa perwakilan. Oleh itu, mereka menuntut supaya ada wakil Amerika dalam Parlimen British. George Washington telah menubuhkan satu kongres dan mengisytiharkan perang terhadap British untuk menuntut kemerdekaan. Maka, apa yang berlaku para pelajar? Pada bulan Julai 1776, Thomas Jefferson, seorang ahli falsafah Amerika, telah menulis pengisytiharan kemerdekaan dan ia telah diluluskan oleh Kongres. Maka British terpaksa mengakui
dan Amerika telah mendapat kemerdekaannya pada tahun 1783 dan memperkenalkan sistem pemerintahan demokrasi. Jadi itu adalah revolusi Amerika, iaitu mendapatkan kemerdekaan daripada penjajahan British. Okey, kita pergi kepada revolusi Perancis. Jadi revolusi Perancis ini berlaku kerana cetusan idea daripada seorang tokoh yang bernama Jean-Jacques Rousseau dan Voltaire. Mereka memperjuangkan kebebasan, persamaan dan persaudaraan. Malah tulisan Rousseau yang bertajuk The Social Contract menekankan hak rakyat untuk bersuara dibandingkan dengan raja dan sistem birokrasi. Maka ini menyebabkan Raja Louis yang ke-16 telah digulingkan melalui satu revolusi, dan ini menandakan berakhirnya pemerintahan sistem beraja di Perancis. Maka sama seperti negara lain di barat, Perancis akhirnya melaksanakan sistem pemerintahan demokrasi. Jadi secara umumnya, revolusi Perancis ini adalah untuk memperjuangkan hak, kebebasan dan hak rakyat. Okey, para pelajar, anda boleh lihat gambar yang menunjukkan tokoh di Amerika, iaitu Thomas Jefferson dan George Washington. Dan gambar di sebelah kiri pula adalah menunjukkan Raja Louis ke-16, yang merupakan pemerintah beraja Perancis dan permaisurinya, dan karya yang bertajuk The Social Contract. Hai para pelajar, adakah anda tahu apa yang dikatakan sebagai isme? Isme bermaksud fahaman ataupun kepercayaan. Idea ini popular selepas pasca Perang Dunia Pertama. Isme biasanya saling bertentangan, malah ada yang berakhir dengan perang. Contohnya, kapitalisme melawan sosialisme, bourgeois melawan proletar. Apa yang dikatakan sebagai kapitalisme itu, pelajar? Kapitalisme ini dalam kata mudahnya adalah golongan pemodal ataupun golongan kaya dan golongan bangsawan atau bourgeois. Mereka mencari kekayaan individu dengan cara memonopoli perniagaan dan mengabaikan kebajikan rakyat. Apa pula maksud sosialisme? Sosialisme ini biasanya terdiri daripada pejuang hak rakyat miskin atau proletar. Mereka menentang penindasan oleh golongan kaya. Jadi, sosialisme menggunakan simbol sabit dan tukul untuk menggambarkan pekerja bawahan. Namun, sosialisme ini diresapi oleh idea komunisme oleh Stalin dan Karl Marx, dan ia menerima sokongan di Rusia. Ini telah membawa kepada penggulingan pemerintahan Tsar. Sosialisme kemudian sebatik dengan komunisme dan pengaruhnya tersebar ke China, Korea Utara, Cuba dan Vietnam sehingga kini. Selepas Perang Dunia Kedua, berlakunya satu perang yang kita sebut sebagai Perang Dingin. Pada masa ini, fahaman kapitalisme berlawan dengan fahaman sosialisme komunisme. Kapitalisme diketuai oleh Blok Barat yang diketuai oleh Amerika Syarikat. Manakala sosialisme pula diwakili oleh Blok Komunis yang diketuai oleh Soviet Union. Namun kemudiannya Soviet Union dibubarkan selepas Perang Afghanistan.
Okey, secara mudahnya anda boleh lihat perbezaan antara kapitalisme dan sosialisme. Di sebelah kiri kita melihat golongan pekerja ditindas oleh individu yang berkuasa. Manakala di sebelah kanan, ideologi sosialisme, kita melihat masyarakat bawahan menentang penindasan yang dilakukan oleh golongan pemodal. Dan semasa Perang Dingin, kita lihat juga pada masa itu dunia terbahagi kepada dua blok, iaitu blok barat, iaitu kapitalis, dan blok timur, iaitu sosialis. Kemudian kita lihat, ya para pelajar, adakah perbezaan antara nasionalisme barat dan nasionalisme di timur? Adakah ia sama ataupun ada perbezaan? Jadi kita lihat di sini, keduanya ada sedikit perbezaan. Nasionalisme barat ataupun Eropah berakhir dengan revolusi dan tamatnya kuasa pemerintahan raja secara autokratik. Di mana nasionalisme di barat ini lebih kepada perjuangan golongan kelas bawahan menentang tekanan daripada golongan atasan atau bourgeois atau kapitalis. Nasionalisme di timur pula adalah perjuangan membebaskan negara dari penjajahan kuasa barat. Kerana penindasan yang dilakukan oleh kuasa barat terhadap penduduk setempat seperti cukai dan menafikan kuasa pembesar. Penjajah juga menggunakan kekerasan dan juga senjata bagi mengatasi ataupun menamatkan penentangan peribumi. Jadi dalam bahasa yang mudahnya, nasionalisme barat lebih kepada penentangan golongan bawahan terhadap golongan atasan, manakala nasionalisme timur pula lebih kepada perjuangan membebaskan negara daripada penjajahan kuasa barat. Bertemu lagi para pelajar, kita meneruskan perbincangan di bawah topik 2.3 iaitu perkembangan nasionalisme di Asia. Okey para pelajar, perkembangan nasionalisme di Asia berlaku kesan daripada penjajahan kuasa Eropah. Kebangkitan ini telah berlaku di negara India, China, Mesir, Impaya Osmaniyah dan Jepun. Kita mulakan perbincangan dengan perkembangan nasionalisme yang berlaku di negara India. Okey kelas. Nasionalisme di India berlaku kerana reaksi penduduk tempatan terhadap dasar imperialisme British. Mereka telah bangkit dalam dahagi India yang mana ia merupakan titik tolak kepada perkembangan nasionalisme di India. Pada peringkat awalnya, nasionalisme ini hanya memberi perhatian terhadap isu sosial agama dan pertubuhan seperti Brahmo Samaj dan Arya Samaj telah menjadi pemangkin untuk menimbulkan perasaan cinta kepada budaya tempatan, kesan daripada pengaruh budaya barat. Pada penghujung abad ke-19, golongan intelek didikan British telah menubuhkan Kongres Kebangsaan India ataupun disebut sebagai INC. Dan kemudian Liga Muslim juga telah ditubuhkan di bawah pimpinan Muhammad Ali Jinnah. Namun pada awal abad ke-20, muncul golongan radikal yang bersifat lebih keras yang diketuai oleh tokoh seperti Bal Gangadhar Tilak, Bipin Chandra Pal
Mereka menggerakkan semangat penentangan secara militan terhadap British. Apa yang berlaku kemudiannya? Selepas Perang Dunia yang Pertama, INC telah melancarkan kempen pulau dan boikot British. Bermaksud mereka tidak lagi mahu bekerjasama dengan British, dan kempen ini diketuai oleh Mahatma Gandhi dengan slogannya Satyagraha, iaitu konsep aman. Selepas Perang Dunia yang Kedua pula, INC dan Liga Muslim telah berbincang untuk mendapatkan kemerdekaan. Mereka merangka rancangan pembahagian India, iaitu negara India dan Pakistan, dan ini telah membawa kepada kemerdekaan negara Pakistan dan India pula pada 15 Ogos 1947. Muhammad Ali Jinnah kemudian telah dilantik sebagai Gubernur Jeneral Pakistan dan Jawaharlal Nehru pula sebagai Perdana Menteri India yang pertama. Okey, kelas. Kita melihat apakah yang dikatakan sebagai dahagi India yang berlaku pada tahun 1857. Dahagi India ini dicetuskan oleh golongan mutini ataupun sepoi ataupun askar upahan British berbangsa India. Ekoran tidak puas hati dengan ancaman pengaruh British terhadap budaya serta agama tempatan. Selain itu, layanan buruk terhadap mereka oleh pemerintah British juga menjadi faktor terpenting. Namun ancaman ini berjaya dipatahkan oleh British melalui bantuan daripada tentera British di Burma dan Malaya setelah operasi tentera British di India gagal. Selepas peristiwa ini, British telah mengubah polisi tentera upahan kepada tidak lagi berkhidmat di negara sendiri dan pengambilan lebih ramai tentera Gurkha dari India yang lebih setia. Peristiwa dahagi India ini diabadikan dalam filem Hindi bertajuk Mangal Pandey dan dibintangi oleh aktor Amir Khan. Jadi anda boleh lihatlah melalui YouTube, ya. Ini ialah link untuk anda melihat filem ini.